Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar dalam mengikuti pengajian kitab Al-Hikam selepas solat Isyak. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita seperti biasa dengan kita mohon ampun kepada Allah dan mengingatkan kembali kalimat tauhid kita dan mengingatkan akan nama Allah. Tutupkan mata zahir kita, buka mata hati kita, khusyukkan hati kita pada Allah. Lupakan segala ingatan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alil athhar ashabil amrajma'in wa ila hadratin sultan awliya wa salihin. Siri Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz. Wa amadanallahu biimdadi wa anasana biharakati wa nafa'na bibarakati. Wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah. Wa khususan syekhuna mursyidina wa rabitana. السيدنا عفيف بن سيدنا عبد القادر منصور الدين القادر جل البغدادي شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فناصر معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله. الله 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 Allah 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 La ilaha illallah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا يا فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah para jemaah sekalian, kita memberi salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultan Al-Arifin. Assalamualaikum ya Sultan Aulia. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Imam Ibn Atta'illah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Arif Billah. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Ibn Atta'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ya muslimin dan muslimat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang dilimpahkan kurnia dapat kita menyambut kembali pengajian kita Al-Hikam, di mana pada pelajaran yang lepas kita telah sampai dalam bab yang membicarakan tentang bab syukur, iaitulah di muka surat yang ke-90, yang ke-99, yang 98 ya. Dalam bab syukur dapat mempertahankan nikmat. Kita dah sampai pada kalam hikmah yang ke-76. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyebutkan tentang bahawa iaitu orang yang bersyukur, dia sebenarnya mengikatkan nikmat Allah. Maksudnya nikmat Allah tu takkan hilang, bahkan bertambah lagi. Tapi orang yang tidak bersyukur, iaitu ialah orang yang meninggalkan nikmat Allah tu longgar, dan akan hilang nikmat tu dan akan turun bala musibah pula. Itulah akibatnya orang yang tak bersyukur. Jadi dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan apa itu syukur. Syukur tu seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi waktu beliau ditanya oleh Pakcik Sirus Sakti, ya, apakah faham kau tentang syukur? Maka jawabnya Syekh Junaid, ialah itu tidak menggunakan nikmat Allah pada perkara yang maksiat kepada Allah. Tidak menggunakan nikmat Allah pada perkara yang maksiat kepada Allah. Maka kata Sirus Sakti, jangan hanya pandai bercakap saja kat lidah. Maka budak ini, Syekh Junaid Baghdadi, masa tu masih budak lagi, umur 7 tahun. Tapi Allah dah ilhamkan dia dengan kefahaman yang cakap cukup baik. Tapi dia sentiasa teringat akan janji dia tu, tidak menggunakan nikmat Allah pada perkara yang maksiat kepada Allah. Begitulah dia jaga apa yang Allah jadikan daripada anggota dia, tubuh badan dia dan nikmat yang lain, jangan digunakan kepada maksiat kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Itulah hakikat makna syukur. Ialah syukur dengan kita ketika lidah, Alhamdulillah. Syukur dengan kita buat amal ibadat. Tapi syukur juga jangan kita menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi hari ini kita menyambung lagi dalam pelajaran kita di kalam hikmah yang ke-76 ya. Kalam hikmah yang 76 kita boleh lihat dalam buku kita ya. Kalam hikmah yang 76 di mana tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari rahimahullah ta'ala berkata, semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini, iaitu Ustaz Salim Bahrasi, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya atas niatnya tersebut, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan keberkahan ilmunya kepada kita semua, dapat kita beramal dengannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata tuan barang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihukum fid darin amin. Man jahila al-murid min jahlil murid ay yusi'al adaba fa tu'akhir al-uquba anhu fa yaqulu law kana hadha su'ul adab laquti'a amdad wa awjabal ib'ad
faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhallika ma turid. Ya, daripada kata-kata ini terjemahan dia, setengah dari tanda kebodohan murid jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu dia berkata, andai kata termasuk dosa, tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ini biasalah orang-orang kita pun cakap macam tu juga ya. Bila dia buat dosa, dia kata kalau aku buat dosa, kalau ini dosa yang aku buat, dah tentu Allah Ta'ala putuskan rezeki aku. Allah Ta'ala dah putuskan nikmat padaku. Tengok aku masih sihat. Tengok rezeki aku masih lagi bertambah-tambah lagi. Dia tak nampak hakikatnya. Dia cuma nampak zahirnya. Jadi dia membuat ukuran bahawa nikmat tu hanya pada zahir. Jadi apabila dia melihat diri dia tu tak nampak apa kesan dari dosa yang dia buat, kesan negatif, maka dia rasa tak dosa. Ataupun dosa, alah sikit aja. Sebab tu tak ada apa-apa pun. Ini tuan-tuan jaga waspada. Sebenarnya dalam peringkat orang yang beramal ni berbeza-beza. Kalau orang awam, dia punya ingatan, kalaulah betul dia buat dosa, Allah putuskan rezeki. Allah turunkan bala, jadi musibah. Macam sekarang COVID-19, turun COVID-19. Jadi ni betul-betul kita dah buat dosa banyak ni. Itu bagi orang awam. Tapi sebenarnya bagi orang yang jalan menuju pada Allah Ta'ala, dia punya balasan atas dosa dia itu tak secara zahir tapi secara yang batin. Macam mana? Itulah dikata Tuan Pengarang kita, ingatlah ada kalanya telah diputuskan bantuan kurnia dengan jalan yang dia tidak rasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru, dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan pahala ia tidak mengetahui. Meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsu. Di sini ada dua perkara yang diberikan petunjuk. Kalau sekiranya seorang murid, ini sebab disebut kejahilan murid. Murid tu mana orang yang jalan menuju pada Allah. Orang yang nak dekatkan diri pada Allah. Jadi kalau dia telah buat dosa atau dia buat su'ul adab. Su'ul adab tu kurang adab. Kurang adab tu macam mana? Buruk sangka pada Allah, buruk sangka pada gurunya, atau rasa diri dia sudah cukup amal, diri dia sudah cukup ilmu, lebih pada gurunya. Ini semua perkara-perkara yang menjadikan dia tu su'ul adab, kurang ajar. Ya? Maka orang seperti ini tak sesuai sebagai seorang murid, seorang jalan menuju pada Allah. Tak boleh macam tu. Tapi macam mana pula Allah nak uqubah dia? Makna Allah nak membalas dia. Kerana dah janji Allah, siapa tak bersyukur bahawa azab aku pedih. Jadi macam mana azab ataupun balasan Allah kepada orang yang buat dosa ini atas su'ul adab? Bagi kita orang awam tak ada dosa lah tu. Tapi bagi orang jalan menuju pada Allah, itu sudah kira dosa. Maka jawapannya, dia kadang-kadang dia tak perasan bahawa Allah Ta'ala putuskan, stopkan bantuan kurnian Allah. Yang di mana dia tak nampak itu sebagai satu balasan Allah. Macam mana ni? Allah Ta'ala putuskan bantuan. Aku sembahyang, aku dapat tahajud, aku dapat puasa, aku dapat baca Quran. Diputuskan dengan tak dapat merasakan kemanisan dalam ibadat. Tak dapat rasakan kekhusyukan dalam amal. Tak dapat rasakan mesra dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak perasan pasal zahirnya dia beribadat. Tapi sebenarnya rohani dia sudah terputus. Tali hubungan dia dengan Allah tu dah terputus. Tak dapat lagi rasa kemanisan. Nak menitis air mata pun Allah susahnya. Dia boleh menangis kalau sekiranya sakit. Dia boleh menangis kalau anaknya jatuh sakit. Dia boleh menangis kalau duit dia hilang. Tapi dia tak nangis kalau sekiranya dia di hadapan Allah mengaku dosa-dosa dia. Dia tak dapat nak rasakan kesedihan. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dibimbangkan. Dan keduanya, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dia terputusnya daripada rahmat Allah tu dengan Allah Ta'ala membiarkan dia mengikutkan hawa nafsu. Allahu Akbar.
Dia buat ikut hawa nafsu dia. Dia teruskan dosa dia. Dengan dosa dia, maaf kata, mata dia, telinga dia, kaki tangan dia yang melakukan perkara-perkara yang tak baik. Walaupun dosa kecil, tetapi dia terus bersukaria dengan amalan, na'udzubillah, dengan hawa nafsunya. Itu saja sebagai tanda bukti Allah Ta'ala dah putuskan dan Allah Ta'ala telah menghukumkan dia. Itulah dia, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Iman kami lemah, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Tanamkanlah taqwa dalam diri kami. Ikhlaskanlah kami dalam amalan kami. Buangkanlah sifat riya, ujub dari hati kami. Ya Arhamar Rahimin. Amin, amin. Kita mintalah kepada Allah, tuan-tuan. Ya, kita pun tak mampu nak memperbaiki diri kita kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Abul Qasim Junaid berkata, ketika saya sedang menunggu jenazah bersama orang-orang ramai yang akan disembayangkan di Masjid As-Sanuziyah, tiba-tiba ada seorang miskin meminta-minta. Maka dalam perasaan hatiku, andaikan orang itu bekerja sedikit-sedikit supaya tidak meminta-minta, tentu akan lebih baik baginya. Kemudian ketika pada malam harinya, aku akan mengerjakan wirid yang biasa aku kerjakan pada tiap-tiap malam. Terasa sangat berat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil duduk, akhirnya tertidurlah mataku. Tiba-tiba mimpi orang-orang datang membawa orang miskin itu di atas talam dan orang-orang itu berkata kepadaku, makanlah daging orang ini sebab engkau telah menghibah. Ghibah itu mengumpat padanya. Maka langsung aku tersedar dan aku tidak merasa ghibah padanya, hanya tergerak dalam hati. Tetapi aku tidak diperintahkan. Tetapi aku diperintahkan harus minta halal kepada orang itu. Maka tiap hari aku berusaha mencari orang itu. Akhirnya bertemu di tepi sungai sedang mengambil daun-daunan yang baik untuk dimakan. Dan ketika aku memberi salam kepadanya, langsung dia berkata, apakah akan mengulangi lagi hai Abul Qasim? Jawabku, tidak. Maka dia berkata, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Wali-wali Allah ni, Abul Qasim Junaid Baghdadi, wali Allah. Dia sendiri pun dihukumkan Allah dengan hukuman untuk membuat teguran kepada dia. Macam kita sekarang, siapa nak tegur kita? Kawan tegur kita, ialah itu yang zahir, yang batin hati kita. Siapa nak tegur kita? Tapi para wali-wali Allah dapat teguran direct daripada Allah Ta'ala. Abu Qasim Junaid Baghdadi wali Allah, ulama tasawuf. Dan bahkan dialah ulama tasawuf yang pertama yang membuatkan himpunan pelajaran tasawuf. Memang amalan tasawuf sudah ada zaman Nabi, tapi sebagai menghimpunkan. Macam mana kita kata dalam Imam Syafi'i, menghimpunkan pelajaran fikih, macam inilah bab tasawuf. Jadi beliau menceritakan pengalaman dirinya. Apa yang berlaku. Beliau pergi nak sembahyang jenazah di Masjid As-Sanuziyah. As-Sanuziyah tu salah satu masjid di Baghdad lah. Jadi apabila dia nak sampai ke masjid tu, nampak satu orang miskin minta sedekah. Nah, sekarang ni dia melihat, hati dia berkata ni terlintas, bukan dia nak kata, tapi terlintasan dalam hati dia. Orang miskin ni, kalaulah dia kerja sikit-sikit, cukuplah untuk dia makan.
Tak payah nak minta-minta. Ini pun biasa yang kita ucapkan kepada peminta-peminta sedekah. Ya, bila kita nampak peminta-peminta sedekah di depan pintu pagar masjid, ya. Sebelum COVID lah. Waktu COVID ni tak ada lagi, tak nampak dah. Sebelum COVID. Dan juga kalau kita pergi Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, di luar masjid, orang minta sedekah. Jadi kadang-kala hati kita berkata, kalaulah orang ni bekerja, itu lebih baik bagi mereka daripada minta-minta. Memang betul, kita tak nafikan perkataan itu betul. Kerana apa? Nabi SAW mengatakan bahawa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Jadi maknanya kita disuruh dan dianjurkan untuk kita berusaha, bekerja. Tetapi kita tak tahu siapakah orang yang meminta-minta sedekah ni. Siapa dia? Di sebalik pakaian dia yang kita nampak zahir, siapa dia dalam hati dia? Siapa roh dia tu? Inilah yang berlaku pada Syekh Junid Baghdadi. Terlintas hati dia, memang gangguan nafsu. Ya apalah orang tua ni, kalau dia bekerja sikit-sikit pun dah cukup lah untuk dia nafkah makan. Tak payah nak minta-minta. Dengan dia perasaan itu, pada waktu malam, dapat hukuman dari Allah. Biasalah sebelum nak tidur tu dah ada wirid-wirid dia lah. Dengan zikir-zikir dia, ya, tasbih-tasbih, istighfar, selawat dan sebagainya. Tapi waktu dia duduk nak berzikir tu, mata dia berat terus sampai tertidur. Tertidur atas tikar sembahyang dia. Termimpi orang ramai bawa datang orang tua ni atas satu dulang. Hai Syekh Junid, makan daging orang tua ni. Kau tadi ribah pada dia. Kenapa nak suruh makan daging orang tua ni? Sebab Al-Quran mengatakan apabila orang yang ribah ataupun mengumpat, dia seumpama dia makan daging saudara dia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum man ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu bersangka-sangkaan kerana sebagian sangkaan buruk tu berdosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan saudara kamu. Dan jangan kamu mengumpat saudara kamu. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang sudah mati? Fakarihtumu, pasti kamu takkan suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takwalah kamu pada Allah. Allah Ta'ala sangat pengampun dan sangat kasih sayang. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan mengumpat itu seperti makan daging saudara yang sudah mati. Kalau hidup pun kita tak makan, lagi yang dah mati lagi tak makan lagi. Na'udzubillah. Daging manusia siapa nak makan? Begitu keji sifatnya mengumpat. Jadi di sisi ulama tasawuf, mengumpat ni bukan hanya dengan lidah. Tapi dengan hati pun dikira mengumpat juga. Ustaz, saya cuma tak cakap kat lidah je, malah dalam hati pun dah kira mengumpat. Sebab tu mengumpat ni jangan kita, lidah pun jangan, dalam hati pun jangan, di jari pun jangan. Jari macam mana mengumpat? Kita type dalam WhatsApp kita, dalam Instagram kita, kemudian kita cerita keburukan orang, kita post. Itu mengumpat juga dengan jari kita. Jadi apabila mengumpat tu diumpamakan seperti makan daging saudaranya, jadi dalam mimpi Syekh Junid ini, orang-orang ramai datang bawa orang tua yang dia kata dalam hati tu, orang miskin minta sedekah atas dulang. Hai Junid, makan daging orang ni yang tadi kau mengumpat. Syekh Junid pun tersedar. Dia pun sedar. Dia sudah buat kesalahan. Hati dia yang terlintas itu pun sudah dikira sebagai salah. Apalagi dia seorang perjalanan menuju kepada Allah wa tasawuf. Jadi tak sesuai untuk dia ada sifat sangka buruk pada orang tu. Maka dia pun nak pergi carilah, nak minta maaf. Dia pun cari, susah nak cari orang tua ni. Rupa-rupanya jumpa orang tua ni di tepi sungai yang sedang kutip daun-daun yang baik untuk dimakannya. Orang miskin. Makan daun aja, Allah. Daun kat sungai tu maknanya daun yang jatuh pada pokok yang dia pun kutip mana boleh makan, dia makan. Subhanallah.
Syekh Junaid pun datang beri salam dan dia pun kata, nak ulang lagi? Mana orang tua ni wali ni. Dia tahu apa Syekh Junaid alami dalam dia punya malam semalam dan dia tahu Syekh Junaid ada sangka buruk pada dia dalam hatinya. Nak ulang lagi? Kata Syekh Junaid, tidak, aku tidak akan ulang lagi. Maka orang tua kata, semoga Allah merahmati kau dan kami semua. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita ni kadang-kala nampak orang, hati kita dah macam-macam lah kita kata. Dia ni macam ni buat apa? Dia ni macam ni kenapa? Jangan sangka buruk. Selalu kita ambil yang positif. Walaupun keadaan yang zahir itu merupakan yang negatif. Kita nampak satu orang berjalan dengan satu orang perempuan. Ini perempuan mana pula dia bawa tu? Mana kita tahu itu mungkin isteri dia, mungkin mak dia, mungkin anak dia. Nampak tuan-tuan. Sebab tu perkara ini pernah berlaku juga pada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama. Beliau lalu di satu tebing sungai Tigris. Kemudian ternampak satu orang pemuda dengan seorang perempuan sedang duduk di tepi sungai dan kemudian ada satu botol arak. Hati dia pun berkata, kenapalah manusia ni jahat sungguh. Berdua-duaan dengan arak pula. Tiba-tiba lalulah satu perahu yang ada 7 orang. Perahu tu terbalik tiba-tiba dalam sungai. Lelaki ini pun terjun. Lelaki yang tadi ada dengan perempuan, dia pun terjun ke sungai. Dia selamatkan 6 orang daripada 7 orang. Tinggal 1 orang lagi tak dapat nak selamatkan. Maka dia pun pekik dan teriak kepada Syekh Abu Hasan Al-Basri. Ya Syekh, tolonglah selamatkan 1 orang ini. Aku ni orang yang pemabuk. Aku ni dengan perempuan jahat. Tapi dapat selamatkan 6 orang. Yang kau ini baik. Tapi tolonglah selamatkan 1 orang ni. Terkejut Syekh. Imam Abu Hasan Basri merasakan, orang ini wali Allah. Dia tahu apa yang bercakap dalam hati aku. Orang pemuda ni menyahut lagi. Ini perempuan ini ibu aku. Dan ini botol air ini bukannya arak tapi botol air. Terkejut lagi Syekh Junaid Baghdadi. Menjawab apa yang ada terlintas dalam hati dia. Allahu Akbar. Sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau para wali Allah pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Begitulah kita pun. Jangan kita letak buruk sangka. Kalau kita lalu depan orang yang tak sedekah tu, kita nak sedekah, kita sedekah. Kalau kita tak nak sedekah, tak payah cakap apa-apa. Sebab itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa pun kita nampak pada mata kasar kita, jangan terus kita menghukumkannya. Begitulah daripada kata-kata. Maksud di sini juga kadang-kadang kerana kita punya perbuatan yang su'ul adab ini, kurang adab kita, kurang adab. Walaupun dengan sesama manusia pun, itu kurang adab kita dengan manusia. Jangan kita buruk sangka. Kalau benda kita nampak tak baik, kita doakan, mudah-mudahan dia jadi yang baik. Itulah tuan-tuan ya. Maka berikutnya, tanda seorang mendapat taufik itu ada 3. Orang dapat taufik hidayat. Ada 3 tanda. Pertama, mudah mengerjakan amal kebaikan padahal dia tidak ada niat dan bukan tujuannya. Ini Allah Ta'ala beri taufik. Maknanya taufik. Apa beza taufik dan hidayat? Hidayat itu sudah diberikan petunjuk. Hidayat itu petunjuklah. Ya. Ini jalan yang benar, ini jalan salah. Taufik ialah kita katakan kurnian Allah yang menjalankan kita untuk melakukan ibadat yang ketaatan. Itu taufik. Kita tahu solat tahajud tu memang baik. Itu dah ada hidayatnya. Tapi dalam masa kita sedang tidur tu, tergerak, terbangun kita.
Pukul berapa? Pukul 4.30. Pukul 3.30. Bangun tahajud lah. Gerakan itu taufik daripada Allah. Taufik ialah memperkenankan. Orang kata to execute. To execute, untuk melaksanakan apa yang didapat pada hidayat. Jadi itulah taufik. Jadi tanda orang yang dapat taufik, dapat diperkenankan Allah untuk melaksanakan ibadat tu, ada 3. Pertama itulah dia. Mudah mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan mudah. Walaupun dia tak ada niat. Dia tak ada niat nak bangun tahajud. Tak ada niat untuk nak dia bersedekah. Tapi tak semena-mena terbuka hati, terus keluarkan sedekah. Tersedar pada tidur, terus bangun tahajud. Itu taufik. Itu satu. Itu tandanya. Tanda keduanya orang tu dapat taufik, berusaha untuk berbuat maksiat tetapi selalu terhindar daripadanya. Dia nak buat dating dengan satu perempuan. Ada saja halangan yang tak menjadi. Alamak, terlepas lah. Padahal benda tu maksiat, tapi ada halangan. Itulah taufik dari Allah. Allah nak selamatkan dia. Dia nak pergi tempat yang tak baik. Na'udzubillah. Jatuh tangga. Alamak, terpelecuk kaki, tak boleh pergi lah. Allah nak selamatkan dia. Itu taufik daripada Allah. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi itu Allah nak selamatkan kita. Yang ketiga, selalu terbuka baginya keperluan dan hajat kepada Allah. Selalu terbuka baginya keperluan. Dia ada keperluan. Dia ada hajat kepada Allah. Selalu. Macam mana? Dia dalam susah. Dia pun buka tangan minta pada Allah. Dia sakit. Dia pun buka tangan minta pada Allah. Selalu, Ustaz, saya ni macam-macam ada susah ni, macam ni susah. Sakit, habis sakit ni pula. Habis sakit ni pula. Lepas dia sakit, nanti anak dia sakit. Atau lepas tu isteri dia sakit. Kadang susah, anak dia pula masalah. Kemudian isteri pun ada masalah. Sebenarnya masalah atau kesusahan ini, Allah nak bukakan ruang untuk dia, untuk menjadikan diri itu berhajat kepada Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Itu taufik sebenarnya. Ustaz, taufik? Ya. Dengan adanya masalah-masalah ini, maka kita makin dekat dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Dulu kita tak rajin baca zikir-zikir, selawat baca Quran, tak rajin baca Yasin. Tapi bila ada masalah, Yasin tak tinggal, selawat tak tinggal, zikir-zikir tak tinggal. Alhamdulillah. Itu taufik sebenarnya daripada Allah. Cuma kadang manusia tak nampak. Macam sekarang kita COVID-19 ni. Manusia usaha vaksin. Okey, itu usaha dia. Tapi selesai tak? Tak selesai lagi. Masih lagi banyak keadaan yang berlaku kita lihat di dunia ni. Tapi yang boleh selesaikan siapa? Allah. Kita pun angkat tangan kita. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kami susah, ya Allah. Kami dalam kesempitan hidup ni, ya Allah. Kita tak rasa kalau kita tak susah. Orang yang susah, dibuang kerja, tak ada gaji, tak ada pekerjaan yang dia boleh buat, tak ada income, rumah nak bayar, makan minum anak, isteri, keluarga. Banyak masalah. Mana nak mengadu? Mengadu pada Allah. Habis apa dapat? InsyaAllah Allah akan bagi jalan keluar, insyaAllah. Apa nak buat? Memang takdir Allah tu meratai. Bila datang musibah, dia meratai. Bila datang nikmat, dia khusus kepada seseorang. Tapi bila musibah, balak, dia meratai. Rumah Bilal ke, rumah imam ke, semua kena. Macam itulah ibaratnya. Allahu Akbar. Itulah tanda taufik. Pertama, apa dia? Iaitu mudah dia nak kerjakan amal ibadat. Padahal dia tak ada intention, tak ada niat pun. Keduanya, selalu terhalang nak buat dosa, nak bersihat. Terhalang, ada saja halangan. Yang ketiga, akan selalu ada dia berhajat pada Allah. Dengan ada hajat tu selalu dia mendoa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda orang yang mendapat taufik dari Allah. Manakala pula tanda seorang yang dihinakan oleh Allah ada 3 pula. Siapa dia? Pertama, sukar melakukan ibadat taat. Padahal dia sudah berusaha sungguh-sungguh. Susah. Dia sungguh-sungguh dah kunci jam nak bangun pukul 3.30, nak bangun pukul 4, nak bangun 4.30, nak sembahyang tahajud.
Selalu bila bunyi jam, pam, dia matikan. Bukan tak dengar. Tak ada, susah. Itu satu contoh. Begitulah nak baca Quran. Susah nak time nak baca Quran. Dia ada masa Facebook dia ada masa dengan time dengan laptop dia ada masa. Semua ada. Tapi nak baca Quran tu tak ada masa lah. Mana aku dapat masa? Itu maknanya orang ini Allah nak hinakan dia. Kalau Allah nak muliakan dia, Allah mudahkan dia. Itu ibadat macam tadi kita kata taufik. Tapi kalau Allah nak hinakan dia, Allah susahkan dia. Nak buat ibadat, walaupun dia usaha pun susah. Na'udzubillah misali. Ya Allah, janganlah kau susahkan kami untuk ibadat padamu. Ya Allah, ya amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, mudah terjerumus ke dalam maksiat. Padahal dia berusaha menghindarkannya. Mudah terjerumus, jatuh pada maksiat. Dia tak mau buat perkara yang tak baik. Tapi perempuan ini selalu mengajak-ajak dia. Hantar dia WhatsApp, hantar gambar-gambar yang tak senonoh. Hati dia pun tergoda sampai dia teringin, sampai terbuat perkara yang tak baik. Padahal dia tahu itu haram. Dia tahu itu dosa, tak mau. Tapi tak boleh nak larikan diri. Terikat dia dengan nafsu dia tu. Allah. Ini juga tanda Allah hinakan dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, ya Allah. Janganlah kau jatuhkan kami pada dosa dan maksiat, ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Itu tentuan kita. Awaslah. Kalau ada tanda-tanda ini, Ustaz, saya ni tak boleh nak tinggal perkara dosa ni. Susah saya nak tinggalkan. Minta doa pada Allah. Istighfar. Mungkin kita ada buat dosa yang besar pada mak bapak kita. Mungkin kita ada buat dosa pada guru-guru kita. Mungkin kita ada buat sangka buruk kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita ada aniaya orang. Ini semua balasan. Macam tadi kita katakan, kalau ada dosa, kenapa aku tak ada nampak balak? Jadi dia punya balak tu bukan balak tu maknanya jatuh, tertimpa atas kepala dia, pecah kereta, tak ada. Inilah balak dia. Maknanya dia tak boleh nak hindarkan daripada maksiat. Dia nak buat ibadat tu susah. Nak hindar kepada maksiat tu tak boleh nak tarik diri. Sebab tu kalau kita ni na'udzubillah, kalau terkena macam tu, kita putuskan hubungan dengan perkara yang boleh bawa pada maksiat. Sebab tu kisah yang orang Bani Israel yang nak bertaubat setelah dibunuh 100 orang, kata ulama ini, kau kena tinggalkan kampung kau. Kampung yang jahat tu, kau pergi pada kampung orang yang baik. Kena tinggalkan kawan yang jahat. Jangan lagi nak ikutkan. Dulu dia ambil dadah. Kemudian lepas taubat, dah keluar pada penjara, dah tak mau dah dadah tu. Tapi duduk lagi yang kawan yang lama, duduk hantar mesej, duduk layan lagi. Kesangkut lagi. Itu dia. Na'udzubillah misalnya. Maknanya kita tinggal stop. Yang mana, ni dosa ni. Ini berbual dengan perempuan ni. Ini selalu goda aku. Blockkan dia. Buangkan dia. Jangan masukkan dalam handphone kita. Itu kita kena usaha. Tapi kalau kita tak usaha ikut hayal, itulah tanda Allah nak hinakan kita. Na'udzubillah. Allah nak hinakan kita dengan dibiarkan kita ikut hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Dia sangka tak ada apalah. Dia semayang. Dia puasa. Tapi maksiat pun buat. Dia sangka tak ada apa balak. Tapi itulah balak. Membiarkan kita dapat teruskan ikut hawa nafsu. Itulah balak. Na'udzubillah mizalik. Bukan balak tu mesti jatuh sakit. Tidak. Itu pun memanglah. Tapi kalau orang yang baik, kalau jatuh sakit, itu Allah nak angkat darjat dia. Tapi kalau orang yang jahat jatuh sakit, Allah nak beri dia peringatan dan supaya Allah nak ampunkan dia. Kalau dia terima. Dan tanda yang ketiga, orang itu dihinakan oleh Allah, tertutupnya pintu berhajat kepada Allah sehingga merasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Na'udzubillah. Tertutup pintu hajat kepada Allah. Makna tak ada hajat. Sihat. Alhamdulillah. Dia tak ada perlu pada doktor. Dia tak ada perlu pada kita kata nak kerja gaji besar. Dia dah cukup. Rezeki dia ada. Tak payah nak minta-minta orang. Apa keperluan hidup dia semua dah ada. Jadi orang ini nak doa buat apa, nak baca Yasin buat apa, nak sembahyang tahajud buat apa. Tak ada, aku tak ada hajat. Dia rasa sudah cukup dengan diri dia. Itu satu tanda Allah nak hinakan dia. Allah.
Kita rasa, Ustaz, dia sihat. Dia tak semayang. Atau dia buat berdosa, tapi dia sihat. Rezeki dia murah. Kita rasa tak ada balak pun. Itulah balak. Kenapa? Kerana dengan dia sihat, dengan dia murah rezeki, dalam keadaan dia berdosa dan maksiat, maka dia makin berterusan dengan dosa dan maksiat dia. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu di sini kita dalam hidup dunia ni jangan tertipu. Kita tengok orang-orang yang tak semayang. Ustaz dia tak semayang tapi dia kerja rezeki dia murah. Tengok dia Ustaz, maksiat dia ni. Tetapi Masya Allah, bersehat walafiat. Jangan tertipu. Sebab itu semua merupakan tanda-tanda Allah nak hinakan dia. Itulah namanya istidraj. InsyaAllah kita akan bentangkan lagi tentang makna istidraj ni pada pelajaran kita yang seterusnya insyaAllah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Saya rasa sampai itu sajalah untuk kita pada malam ini insyaAllah. Dan dengan itu kita berhenti saja pada apa yang kita baca tadi. Dan mudah-mudahan dapat kita manfaatnya insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Hari ini hari Khamis. Besok Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Senin ini 9 hari bulan Zulhijjah. Hari Arafah. Sunat kita puasa hari Arafah. Siapa yang puasa pada hari Arafah, diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan kita sekarang ini berada pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita malam ini, kita berada pada malam 6 Zulhijjah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah, Nabi telah bersabda yang maksudnya, tidak ada amalan yang lebih mulia dan lebih dikasihi Allah daripada amalan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Satu hari puasa padanya seperti 1 tahun puasa pahala. Satu malam kita beribadat pada 10 malam awal Zulhijjah ni seperti ibadat pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, ada lagi saki baki masa awal Zulhijjah ni, maka ambillah rebutlah sekadar mana termampu puasa, malam qiyamul lail, dan kita bersembaca Quran, sembahyang, ya, bersedekah, berkhairat, berselawat pada Nabi SAW sebanyak mungkin. Kerana semua amal ibadat pada 10 hari awal Zulhijjah lebih mulia, hatta setengah ulama kata lebih mulia daripada bulan Ramadan. Melainkan 10 malam terakhir Ramadan, ada ulama kata itu lebih mulia lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan itu kita pun sudah sampai pada hari kurban. Hari Selasa akan datang ini tanggal 20 hari bulan, ialah Hari Raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dalam pengajian kita pada hari Khamis hadapan insyaAllah. Pada 22 hari bulan, mudah-mudahan. Jadi saya mengundurkan diri, minta maaf banyak. Kalau dalam penyampaian saya ada kekurangan, ada tersilap kata terkasar bahasa, yang mana benar daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Mudah-mudahan ringkasan daripada pelajaran kita ahlikan malam ni dapat membuatkan kita semangat untuk kita berjaga adab kita dan jangan kita tertipu dengan dosa kita buat, zahir kita atau batin kita. Jangan tertipu, jangan sampai kita rasa kita tak ada apa-apa balak musibah, jangan diminta balak, jangan diminta musibah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon padamu pengampunan dan kami mohon padamu keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan dalam agama dan keselamatan di akhirat. Ya Allah, tanamkan iman dan taqwa dalam diri kami. Kuatkanlah kami mengikuti perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Bersihkanlah hati kami bersangka buruk dan bersifat riak, ujub dan sum'ah. Ya Allah, masukkanlah hati kami sifat ikhlas, sifat redha, syukur, sabar dan tawadhu. Cinta padamu dan cinta pada Rasulmu. Ya Allah, mudahkanlah kami memahami pelajaran yang telah kami pelajari. Dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya dan mempraktikannya, Ya Allah. Ya Allah, semua kami mempunyai macam-macam hajat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, Ya Allah. Angkatkanlah penyakit COVID-19 pada negara kami dan negara jiran kami, Ya Allah. Dan seluruh dunia, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jangan lupa bahawa pengajian kita malam ini merupakan pengajian daripada Masjid Al-Istighfar Pasir Ris. Marilah sama-sama kita berderma pada masjid dengan nombor akaun yang ada di depan kita. Mudah-mudahan mendapat pahala amal jariah kita insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.